Salam sejahtera. Nama saya adalah Debra Lema, anak Sedini Embat. Saya merupakan wakil pelajar yang pertama untuk kumpulan kami untuk membuat pembentangan tugasan kumpulan yang bertajuk Keberkesanan Pelaksanaan Sistem ICOPS di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Kumpulan saya dianggotai oleh Encik Karitik Resen, Encik Charles bin Zainib, Cik Mariatul Kiptia dan juga Cik Nurfatin Nadira. Di sini saya akan membentangkan berkenaan dengan keberkesanan pelaksanaan sistem ICOPS di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ataupun boleh dikenali sebagai JSPT. Sebagai pengenalannya, saya ingin menerangkan bahawa organisasi ini adalah penting bagi menjamin kelangsungan sesebuah organisasi. Pembangunan organisasi ataupun boleh kita kuatkan sebagai PO merujuk kepada kepimpinan bertauladan yang melibatkan serta menjana dan memperkasakan sesuatu strategi. Organisasi yang cekap dapat meningkatkan semangat pekerja. Di sini kita boleh lihat bahawa pembangunan organisasi ialah satu kaedah di mana struktur, teknologi dan tenaga kerja dalam organisasi bertukar bentuk. Proses tersebut merujuk kepada asas perombakan pengoperasian sesuatu organisasi menurut McNamara tahun 1999. Sebagai pengenalan kepada organisasi ini, JSPT ataupun kita kenali sebagai Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik merupakan agensi peneraju dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan raya. Ia telah ditubuhkan secara rasmi pada 25 Mac 2016 oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Najib bin Tun Razak. JSPT ini membantu negara untuk menguatkan undang-undang di jalan raya. Mereka juga menurunkan kadar kemalangan maut dan mendidik masyarakat mematuhi peraturan di jalan raya. Saya Charles bin Zainib, nombor matrik 259834. Seterusnya 3.0 iaitu kaedah diagnosis. Dunia pada masa kini menyaksikan perubahan drastik dalam corak hidup masyarakat masa kini, terutamanya dari segi pengguna jalan raya serta permintaan tinggi terhadap pekerja yang berkompetensi menjalankan tugas. Dalam berlakunya proses perubahan ke atas sebuah organisasi, diagnosis merupakan salah satu alternatif bagi mengkaji dan menilai setiap elemen yang mampu mempengaruhi keberkesanan setiap perjalanan organisasi. Menurut Cumming dan Worley 2001, diagnosis merupakan salah satu proses untuk memahami bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi serta mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk serta merancang sesuatu perubahan. Untuk melengkapkan hasil tugasan kumpulan kami, diagnosis dijalankan secara menyeluruh dari segi aspek organisasi, kumpulan dan individu telah diaplikasikan bagi mendapatkan hasil maklumat yang diperlukan. Ini adalah penting kerana memberi kepuasan kepada kami untuk memahami bagaimana JSPT berfungsi dan memberi manfaat keseluruhannya kepada sistem pentadbiran awam dan seterusnya bagi mendapatkan maklumat yang direka bentuk dan dirancang sebarang usaha perubahan melalui kaedah seperti berikut. Kaedah yang pertama ialah kaedah diagnosis rekod organisasi serta data arkib. Kaedah ini digunakan oleh kumpulan kami adalah untuk mengenal pasti organisasi yang dipilih dan dilihat merekod-rekod organisasi serta data arkib untuk dijadikan panduan dan memudahkan pengumpulan maklumat yang diperlukan. Kaedah yang kedua ialah kaedah diagnosis temu bual. Kaedah ini digunakan bersama salah seorang pegawai iaitu Kopral Robert Andakbusu yang telah berkhidmat selama 13 tahun bersama PDRN di bawah Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Cawangan Seriaman. Beliau sudi meluangkan sedikit masa untuk sesi temu bual bagi mendapatkan maklumat dan data untuk mengukuhkan lagi hasil dapatan kajian soal selidik kami. Kaedah yang ketiga ialah kaedah diagnosis soal selidik. Kaedah ini dijalankan untuk mendapat maklum balas pegawai awam mengenai bentuk
dan ciri penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik. Kaedah ini banyak membantu dalam pengumpulan data dengan membuat analisis serta akumulasi yang diterima daripada responden. Seterusnya 4.0 perincian diagnosis. Sebelum sesuatu usaha perubahan dilakukan, satu kajian terhadap organisasi bagi memahami keadaan sebenar yang dihadapi. Dengan berpandukan borang soal sedik yang diagikan, kumpulan kami membuat perincian diagnosis ke atas setiap soal kaji selidik. Di antara pendekatan yang terbaik yang dilaksanakan di dalam POJSPT ialah model umum perubahan. Ianya telah diperkenalkan oleh Cumming dan Woolley, yang mana pendekatan ini turut menjadi asas kepada kebanyakan ahli pembangunan organisasi. Proses diagnosis di JSPT adalah melibatkan proses pengumpulan data dan maklumat, menganalisis serta memberi maklum balas oleh pengamal pembangunan organisasi kepada pihak JSPT. Langkah ini dibuat supaya data dan maklumat yang diperoleh dapat membantu perancangan dibuat sebelum langkah-langkah perubahan dilaksanakan. Pengumpulan data di peringkat organisasi, kumpulan dan individu adalah melalui kaedah temu bual, pemerhatian, rekod-rekod dan buku-buku laporan prestasi organisasi dan carta organisasi. Seterusnya 4.1 perincian diagnosis peringkat organisasi JSPT, yang bertujuan untuk mengkaji dan mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku di peringkat ini serta menentukan sebab-sebab supaya pengurusan dapat merancang pelaksanaan. Ianya untuk melihat hasil keluaran ataupun output, iaitu keberkesanan serta kecekapan JSPT di dalam mencapai maklumatnya. Kedua, perincian diagnosis peringkat kumpulan JSPT, yang bertujuan untuk melihat perkembangan jabatan atau unit ini bekerjasama dalam mencapai kesepakatan di dalam melaksanakan fungsi organisasi. Diagnosis peringkat kumpulan ini dibuat berpandukan kepada reka bentuk organisasi yang menjadi faktor penentu terhadap pencapaian jabatan atau unit di JSPT. Manakala yang ketiga, perincian diagnosis individu. Ianya dilakukan terhadap kaki tangan di setiap jabatan unit di dalam organisasi. Diagnosis peringkat individu ini adalah bertujuan untuk melihat prestasi kerja, kepuasan kerja serta pembangunan kerjaya. Hasil diagnosis yang dilakukan terhadap pegawai ini akan membolehkan perubahan-perubahan dilakukan di peringkat organisasi dan jabatan, terutamanya dalam pembangunan sumber manusia. Saya Marta Kiptia, Biometrik 259928. Saya akan menerangkan tentang proses analisis data dan aspek transformasi dalam jabatan, siasatan dan penguasaan trafik. Poin kelima, proses analisis data. Kajian ini untuk menyelidik peranan pihak JSPT dalam menangani jumlah kemalangan dan kesalahan jalan raya menggunakan beberapa kaedah seperti rekod organisasi, temuduga individu, dari pemerhatian, dari soal selidik dan perbincangan kumpulan sasaran. Kami telah menubual seorang wakil pegawai rendah polis dari bahagian JSPT daerah Seri Aman, iaitu Korporal Robot Anak Bungsu, dan kaedah kuantitatif yang digunakan bagi melengkapkan tugasan ini merujuk kepada soal kaji sidik yang telah diagihkan dengan menggunakan Google Forms secara atas talian. Dan hasil maklum malas yang kami dapat menjelaskan hasil pendapat dan cadangan untuk penambahbaikan daripada pegawai JSPT, dan majoriti pegawai JSPT mencadangkan agar sistem tersebut dinaik taraf dari segi kecepatan dan kepatasan sistem. Dan apa yang boleh disimpulkan ialah diagnosis dari setiap peringkat tak lari dari permasalahan dan kurang tahap kepuasan dalam penyediaan kemudahan sistem ini. Dan dapati keseruan kawal JSPT menyatakan perlu adanya penambahbaikan bagi sistem ICOP. Yang keenam, aspek transformasi. Melalui hasil dari soal sidik, banyak bantu kami untuk mengenal pasti masalah dan isu sebenar yang dihadapi oleh JSPT, dan berdasarkan diagnosis tersebut dari peringkat organisasi, kumpulan individu, seterusnya terlihat kepada isu-isu yang bawa kepada aspek transformasi JSPT. Ada 4 aspek. Yang pertama, isu proses manusia, isu teknostruktural. Ketiga, isu sumber manusia, dan yang terakhir adalah dari isu strategik. Saya Karitik Resen, anak lelaki Mariapan.
Nombor metrik 258555. 7.0 Carangan intervensi perubahan serta pelaksanaan. Intervensi adalah penting bagi menyelesaikan sesuatu krisis dan merupakan campur tangan atau terlibat dalam proses membantu untuk menjalankan proses perubahan terhadap sesebuah organisasi. Cabaran dan tekanan yang dialami oleh warga PRM adalah lebih mencabar berbanding dengan pekerjaan di sektor lain. 7.1 Tahap kesediaan. Intervensi akan berjaya sekiranya setiap warga organisasi secara keseluruhannya mempunyai kecenderungan, kesediaan dan keinginan untuk menerima sebarang transformasi yang dicadangkan. Dalam sistem ICOPS, berdasarkan hasil dapatan sosialisasi didik menyatakan sistem tersebut memerlukan penambahbaikan bagi menyelaraskan dan keseragaman bagi memastikan JSPT boleh menawarkan perkhidmatan dan tahap kerja yang terbaik. 7.2 Tahap kemampuan. Kecekapan merujuk kepada penggunaan input untuk menghasilkan output sebagaimana yang dihendaki oleh perubahan yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan perubahan, pihak JSPT perlu tahu kemampuan dan perlu memastikan organisasi berjaya meningkatkan produktiviti berdasarkan sumber yang dilaburkan sama ada dalam bentuk usaha, masa atau kewangan. Kecekapan akan membolehkan organisasi menjimatkan kos, mengurangkan konflik, ketidakpuasan dan kecewaan dalam kalangan para pegawai. 7.3 Konteks budaya. Budaya organisasi merangkumi nilai-nilai dan tingkah laku yang dapat menyumbang kepada persekitaran sosial dan psikologi yang unik di sebuah organisasi. Setiap kaki tangan mempunyai latar belakang yang berbeza. Budaya mempunyai perbezaan dari segi jangkaan yang berbeza, norma dan nilai-nilai. 7.4 Kemampuan ejen perubahan. Pihak pengurusan merupakan ejen yang membuat keputusan ke atas setiap perubahan yang bakal dilaksanakan, sangat penting kepada penyusunan dan pembasuaian terhadap struktur yang ingin ditambahbaikkan. Perhatian dan teliti perlu diberikan kepada kaki tangan untuk mengekalkan dan memastikan semangat serta produktiviti tidak terjejas. 7.5 Isu dalam organisasi. Budaya kerja adalah persekaran seorang individu di tempat kerja seharian. Ianya merupakan elemen yang kuat membentuk kegembiraan dan menghargai suasana kerja, hubungan dengan pekerja dan proses kerja serta kecemerlangan prestasi pekerja yang tinggi. Pihak JSPT berdasarkan kajian soal selidik ialah fokus kepada penambahbaikan sistem ICOPS kepada tahap yang maksimum. 7.6 Tahap organisasi. JSPT bukan sekadar tertumpu kepada isu penambahbaikan sistem sahaja, tetapi ia perlu menilai kepada keseluruhan organisasi, kumpulan dan individu ke arah sebuah organisasi yang cemerlang secara berterusan dalam perkhidmatan. Keberkesanan organisasi adalah konsep di mana ianya melihat sejauh mana keberkesanan sesuatu organisasi itu dalam mencapai hasil atau matlamat yang ingin dicapai. 8.0 Halangan-halangan perubahan. Bagi peringkat organisasi, birokrasi menumpukan kepada pengkhususan. Pengkhususan ialah keupayaan untuk menguasai sesuatu bidang pekerjaan sehingga seorang itu benar-benar mengetahui dan boleh melakukan pekerjaan itu dengan secara lebih efisien. 260140 Fatin akan membentangkan berkaitan dengan tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Perubahan masa dan ledakan teknologi terutama penggunaan sistem baru dan media sosial yang meluas beri cabaran buat PRM untuk banteras jenayah. Perlu juga perbaiki internet agar jaringan internet yang lemah dapat diatasi. Selain itu, mengurangkan kerana birokrasi agar ketulusan suatu proses kerja berjalan dengan lancar. Kesimpulan, umumnya dapatan-dapatan yang diperolehi diaplikasi terus oleh pihak pengurusan tinggi PRM dalam merancang dasar dan strategi untuk tingkatkan tahap kepuasan bekerja dalam kalangan warganya. Diharap hasil keputusan kajian dapat dijadikan sumber rujukan oleh pihak pengurusan PRM
bagi membolehkan organisasi mengimplementasikan dalam perancangan dan pelaksanaan program, modul dan latihan agar matlamat organisasi dapat dicapai dengan jayanya. Sekian, terima kasih.